Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi untuk menganalisis cerpen yang keempat iaitu Anak-anak yang bergelimpangan. Dan saya Dr. Noli binti Osman akan menekankan tentang gambaran masyarakat pada kali ini. Macam mana kita nak menjawab gambaran masyarakat. Okay? Dan selain pada itu, kita juga akan menganalisis ciri-ciri cerpen yang lain dalam cerita anak-anak yang bergelimpangan. Sebelum itu, kita akan lihat dahulu video yang dihasilkan oleh pelajar. Anak-anak yang bergelimpangan. Sungai, kau adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Sungai, kejernihan dan keindahan alam ada pada dirimu, bagai tiada noda yang mengotorimu. Terdapat sebuah kampung yang aman dan damai, iaitu Kampung Sungai Tengas yang terletak jauh dari pinggir kota. Sungai juga menjadi nadi utama terhadap kelangsungan hidup manusia. Sungai dijadikan taman rekreasi bagi seisi keluarga menghabiskan masa bersama-sama orang yang tersayang. Membekalkan sumber air yang bersih, membekalkan sumber makanan dan minuman serta menjadi punca rezeki kepada manusia. Terdapat pelbagai jenis ikan air tawar yang hidup di Sungai Tengas. Antaranya ialah haruan, sepat, baung dan sebarau. Ikan haruan sering mengingati penghuni Sungai Tengas agar beringat-ingatlah akan peristiwa malang yang menimpa di Rio de Janeiro, iaitu merupakan satu pelanggaran hukum hidup oleh manusia. Ribuan nyawa ikan mati bergelimpangan, bertindih-bertindan bagaikan sampah sarap. Ini semua gara-gara kesilapan manusia yang tidak bertanggungjawab membuang bahan-bahan industri ke dalam sungai. Ini cerita rekaan atau benar? Ini cerita benar, bukan khabar angin. Jadi, apa kita boleh buat? Kita jadikan iktibar. Sebarau melonjak-lonjak di tengah arus bagaikan mahu menentang arus. Sebarau melonjak ke atas kerana hendak menyambar biji kelempung yang masak itu. Manakala di sebelah hilir sungai, beberapa orang budak sedang bermandi-manda. Mereka ialah anak Pak Dali, Mak Kasa dan Awang Cik Leh. Di hulu hilir sungai, kelihatan Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh sedang menubah ikan. Tidak jauh dari sini, ada orang membawa jala. Dia sedang bergerak kemari. Tiba-tiba, air sungai bertukar menjadi keruh. Semua ikan bertempiaran lari menyelamatkan diri mereka. Lari, lari, lari. Menjadi gempar. 6 orang budak menjadi pening-pening selepas mandi-manda di sungai. Mereka ialah Husin anak Pak Kasa, Mail anak Mak Dali, anak Alabudin, anak Awang Cik Leh. Tok Imam mengarahkan supaya mencari kelapa muda untuk menyembuhkan penyakit 6 orang budak itu. Semua mata tertumpu kepada Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh yang masing-masing menggalas guni baja yang sarat dengan ikan. Banyak dapat ikan? Kamu bertiga bukan saja menubah ikan, tapi juga menubah anak-anak kamu. Pergilah tengok mereka di Balai Lintang. Mendengarkan perkabaran tersebut, mereka bertiga bergegas mendapatkan anak mereka di Balai Lintang. Pak Dali, Mak Kasa dan Awang Cik Leh berasa menyesal akan perbuatan mereka yang mengakibatkan anak-anak mereka terminum air tuba. Mereka
menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka itu lagi. Baik, hari ini kita akan tengok sinopsis anak-anak yang bergelimpangan, karya Nurjaya. Anak-anak yang bergelimpangan ini mengisahkan tentang kegiatan kehidupan sungai. Jadi di sini kita akan lihat kehidupan di sungai serta pencemaran yang berlaku di sungai. Okey, kisah bermula di mana aku ini merupakan seekor ikan haruan. Dia merupakan ketua ataupun pemimpin bagi kehidupan sungai yang ada di Sungai Tengas. Okay, haruan memberi peringatan kepada rakan-rakan untuk berhati-hati, orang kata menjalani kehidupan. Sebab apa? Sekarang ni mereka masih hidup dalam keadaan aman, damai dan bersukaria. Haruan memberi peringatan bahawa terdapat kisah-kisah yang telah berlaku di dunia ini yang menyebabkan kehidupan air ini musnah dan ramai yang mati akibat pencemaran dan kerakusan ataupun ketamakan sikap manusia dalam mencari rezeki. Jadi kalau pelajar lihat di sini, warna hijau itu mewakili persoalan-persoalan yang ada dekat dalam cerpen anak-anak yang bergelimpangan. Yang pertama ialah kegiatan kehidupan sungai, pencemaran dan tanggungjawab seorang pemimpin. Aku juga mengingatkan bahawa sungai ini merupakan tempat tinggal ikan-ikan, tetapi sungai juga merupakan sumber air ataupun sumber rezeki kepada manusia. Oleh itu, aku, ikan haruan ini mengingatkan semua ikan-ikan yang ada di Sungai Tengas supaya berhati-hati. Jangan terlalu leka dan jangan terlalu bersukaria sangat. Okay, jadi mereka ni harus beringat bahawa pada bila-bila masa saja musibah akan menimpa. Jadi di sini haruan juga menegaskan bahawa manusia ni dia sanggup melakukan apa saja untuk mencari rezeki. Okay, kalau kita tengok yang berwarna hijau itu boleh dijadikan persoalan dalam cerpen ni. Dan yang berwarna biru ialah teknik penceritaan. Haruan mengimbas kisah-kisah sedih lain yang berlaku dan orang kata haruan juga memberi contoh pada pelanggaran hukum hidup yang berlaku pada ikan-ikan yang berada di sungai di seluruh dunia. Contoh peristiwa pembuangan sisa toksik di Lagun Rodrigo di Fitras, iaitu di Rio. Okay, jadi di sini kita boleh lihat banyak ikan yang mati akibat sisa-sisa toksik tersebut. Selain itu, kita juga boleh lihat pencemaran yang berlaku di Sungai Tengas sendiri. Okay, antara pelanggaran hukum yang lain ataupun kemusnahan yang berlaku akibat sikap manusia ialah mereka ni suka menangkap ikan tanpa menghiraukan sama ada ikan tu masih anak-anak kecil ataupun yang dah orang kata sesuai untuk ditangkap. Okay, contoh di Sungai Tengas pernah berlaku, tiba-tiba Sungai Tengas, di tengah Sungai Tengas itu dipenuhi dengan biji buah kelampung. Ramai ikan yang makan, yang orang kata berebut-rebut mengerumuni rezeki tersebut. Tapi mereka tak sedar buah kelempung itu boleh menyebabkan mereka menjadi mabuk. Okay, dan banyaklah yang menjadi mangsa kepada manusia pada waktu itu. Harun juga mengingatkan tentang kisah ikan sepat ronggeng yang mati akibat tersangkut pada jala ketika manusia menggunakan jala untuk menangkap ikan. Okay, jadi semua ni
menunjukkan bahawa haruan ni dia mengambil berat dan dia meminta semua ikan supaya berhati-hati dan jangan terlalu leka dengan keindahan, keamanan yang ada di sungai tersebut. Okay, seterusnya pengarang juga menggambarkan keriangan dan kegembiraan anak-anak kecil yang sedang mandi-manda di hulu sungai, di hilir Sungai Tengas. Okey, sebab apa? Sungai ni memang menjadi sumber air kepada manusia juga selain daripada sumber untuk mencari rezeki. Anak-anak tersebut adalah anak kepada Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh. Okay, sedangkan ayah mereka bergerak ke hulu sungai untuk menuba ikan. Okay, Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh ni digambarkan mempunyai sikap yang tamak dan pentingkan diri sendiri. Okay, mereka ingin menuba ikan dan mereka menggunakan akar tuba untuk mengeluarkan getah tuba lalu dikocak ke dalam air sehingga menyebabkan air sungai yang jernih tadi bertukar warna menjadi keputih-putihan. Okay, apabila keli datang memberi amaran, maka haruan meminta semua ikan menyelamatkan diri daripada air racun tersebut. Tapi malangnya, banyak juga ikan yang menjadi mangsa seperti anak-anak ikan yang kecil. Kebanyakannya timbul dan mati akibat tuba tersebut. Anak-anak kecil manusia juga, iaitu anak mereka sendiri, anak Pak Dali, Awang Cik Leh dan Pak Kasa juga muntah-muntah dan pening-pening akibat racun tersebut. Okay, jadi semua yang berada di sungai tu semua terkena dengan air racun tuba tu. Dan kenapa saya katakan Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh pentingkan diri, mereka ni sanggup berbohong. Okay, bila mereka sepakat berbohong bahawa ikan yang mereka dapat banyak ni adalah ikan yang kena pukat di Sungai Kuala Dingin, bukan kerana racun tuba. Jadi anak-anak yang mandi-manda tu semuanya kebanyakannya menjadi pening-pening dan mabuk dan ada juga yang muntah-muntah. Okay, jadi ini menjadi orang kata berlaku kecemasan lah pada masyarakat kampung sehingga menyebabkan ketua kampung tu perlu mengambil tindakan dan meletakkan ke-6 budak tadi di balai lintang. Okay, jadi Haji Ibrahim ni dia tanya mana ayah-ayah pada anak-anak ni, semuanya tak tahu. Kemudian beliau telah mengambil air kelapa muda, suruh cari kelapa muda dan meminta anak-anak tadi meminum air kelapa muda tersebut hingga menyebabkan yang lain anak-anak tadi terselamat. Namun nyawa-nyawa ikan yang ada di Sungai Tengas ramai yang orang kata musnah lah ataupun mati. Sebab apa? Terkena racun tuba tadi. Orang kampung sangat marah dan mereka telah memberitahu pada Pak Kasa, Mak Dali dan Awang Cik Leh apa yang berlaku dan akhirnya mereka ni menyesali dengan sikap yang mereka telah lakukan dan mereka memohon maaf. Okay, itu merupakan cerita tentang cerpen anak-anak yang bergelimpangan. Di sini dia nak tunjukkan kerakusan sikap manusia hingga menyebabkan kehidupan sungai ni terjejas. Okay, 5 peristiwa yang pelajar perlu tahu dan perlu ingat. Okay, yang orang kata terlibat dengan pelanggaran hukum ialah kisah pembuangan sisa toksik di Rio de Janeiro. Okay, jadi di sini bila sisa-sisa toksik daripada kilang dibuang ke dalam sungai menyebabkan pencemaran dan banyak ikan yang mati, okay, yang menjadi mangsa. Okay. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa yang menimpa sepat ronggeng di Lubuk. Sepat ronggeng ni hampir mati terkena jala. Dan nasib baik boleh diselamatkan. Okay, diselamatkan bukannya sepat ronggeng yang selamat. Sabarau tu dia terselamat daripada terkena jala tersebut.
tapi RM4 tidak dapat diselamatkan. Peristiwa yang seterusnya ialah peristiwa menubah ikan di hulu sungai. Okey, jadi di sini kita boleh tengok peristiwa yang berlaku kepada ikan dan anak-anak Pak Kasar, Awang Cik Leh dan Mak Dali, yang jadi mabuk-mabuk dan muntah-muntah akibat terkena racun tuba yang dihasilkan oleh ayah-ayah mereka sendiri. Jadi orang kata ini menyebabkan pencemaran sungai dan hampir merenggut nyawa anak-anak mereka. Yang keempat ialah kerakusan dan ketamakan manusia dalam mencari rezeki. Yang ini juga boleh dilihat pada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ikan di Sungai Tengas. Iaitu tentang buah kelempung, tentang tuba dan menjala ikan. Selain pada itu, kejadian di Sungai Tengas yang dipenuhi oleh buah kelempung. Ada satu lagi iaitu tentang pencemaran yang berlaku di sungai ialah berkaitan dengan pembuangan sampah. Di sini kita boleh lihat ikan haruan yang sedang berenang-renang di sungai itu, di tepi kiri kanan dia dipenuhi dengan sampah sarap. Untuk tambahan 5 peristiwa penting ni, kita boleh lihat juga pada sikap manusia yang bekerjasama dan tolong-menolong apabila berlaku sesuatu musibah. Di sini kita boleh lihat Haji Ibrahim sebagai ketua pemimpin di kampung itu telah mengambil inisiatif menggunakan air kelapa muda untuk dijadikan penawar. Dan beliau juga telah menegur Pak Kasar, Mak Dali dan Awang Cik Leh hingga Pak Kasar, Mak Dali dan Awang Cik Leh ini menyesal dan memohon maaf atas kejadian yang berlaku. Daripada situ kita boleh nampak cerita kehidupan sungai ni, anak-anak yang bergelimpangan ini mengisahkan tentang kehidupan sungai yang orang kata menghadapi cabaran dan masalah apabila manusia ni dia tamak, dan rakus dalam mencari rezeki di sungai. Jadi di sini kita ada tema dia satu tentang kehidupan sungai dan satu lagi tentang pencemaran alam yang dilakukan oleh manusia terhadap sungai. Persoalan-persoalan yang timbul kalau kita tengok berdasarkan 5 peristiwa tadi, kita dah nampak dengan jelas. Yang pertama ialah tentang pencemaran yang berlaku di sungai. Pencemaran ni kita boleh lihat pada pembuangan sisa toksik di Rio de Janeiro, Sungai Tengas. Kita boleh tengok ada orang menubah ikan, menjala ikan dan menabur biji kelempung serta menubah. Dan kemudian persoalan yang kedua ialah kehidupan yang ada di dalam sungai. Kepentingan kehidupan atau kepentingan sungai ataupun kehidupan yang ada di dalam sungai. Sungai ni dia main peranan yang penting dan untuk kehidupan air iaitu ikan dan menjadi sumber air ataupun sumber mencari rezeki kepada manusia. Tempat tinggal ikan haruan dan kawan-kawannya seperti haruan, temilian, terbui. Jadi di sini kita boleh lihat kehidupan mereka yang aman damai dan tiada gangguan. Tapi ikan haruan telah memberitahu supaya ikan-ikan yang lain hidup dalam orang kata berhati-hati. Seterusnya persoalan yang ada ialah kerakusan manusia dalam mencari rezeki. Tanggungjawab seorang ketua ataupun pemimpin menghargai alam sekitar. Kalau kita tengok dari segi cara mencari rezeki, kerakusan manusia mencari rezeki, kita boleh lihat pada Pak Kasar, Mak Dali dan Awang Cik Leh. Yang menggunakan akar tuba untuk menangkap ikan dan sanggup berbohong daripada mana mereka
dapatkan ikan yang banyak. Okay, hingga menyebabkan anak-anak mereka sendiri yang menerima nasib yang sama seperti ikan-ikan yang lain. Okay, yang kedua iaitu kita boleh tengok cara menggunakan buah kelempung untuk menangkap ikan dan menjala ikan. Okay, tanggungjawab sebagai ketua kita boleh lihat pada dua orang iaitu ikan haruan itu sendiri dan ketua pemimpin di kampung tersebut iaitu Haji Ibrahim. Menghargai alam sekitar kita boleh lihat pada sikap ikan haruan yang menghargai kehidupan sungai di situ. Okay, beliau akan berenang-renang di Sungai Tengas untuk menikmati keindahan alam. Okay, sekarang kita pergi pada plot dan konflik. Okay, plot dan konflik ni kita dah tahu dah. Plot ni dia terbahagi kepada 3 iaitu eksposisi, perkembangan dan peluraian. Dalam perkembangan kita akan ada suspense, unsur kejutan dan konflik. Okay, jadi konflik di sini kita boleh lihat ialah sikap masyarakat dalam mencari rezeki, sikap masyarakat terhadap alam sekitar, konflik tentang kehidupan masyarakat ikan yang orang kata terjejas akibat sikap manusia, dan konflik pencemaran yang berlaku di sungai di seluruh dunia. Jadi untuk pengenalan kita dah tengok ikan haruan dia mula dengan menasihati rakan-rakan dia. Perkembangan dan unsur suspense ni kita dapat lihat pada kejadian yang bila dia menasihati semua ikan supaya berhati-hati, dan Pak Kasar, Mak Dali dan Awan Cik Leh yang menubah ikan hingga menyebabkan ramai ikan yang mabuk dan mati, termasuklah anak-anak mereka sendiri. Okay, untuk peluraian kita boleh lihat sifat ataupun sikap Pak Kasar, Mak Dali dan Awan Cik Leh yang telah insaf kerana perbuatan mereka. Okay, untuk latar yang ada, kita boleh tengok tempat berlaku di Balai Raya dan kemudian di Sungai Tengas ataupun di Rio. Okay, masa kita boleh tengok ada waktu tengah hari, petang, dan masyarakat kita boleh tengok pada gambaran masyarakat. Okay, bila kita dah tahu ada 5 peristiwa penting dalam cerita ni, jadi berdasarkan pada 5 peristiwa penting tadi, kita boleh hasilkan persoalan dan juga gambaran masyarakat, nilai, pengajaran dan mesej. Okay? Jadi kalau berdasarkan 5 peristiwa tadi, kita boleh lihat citra masyarakat di sini ialah masyarakat yang tamak ataupun melakukan pelanggaran hukum. Okay, contoh cerita kita boleh tengok pada cerita di Rio, iaitu pembuangan sisa toksik ataupun menubah ikan. Okay, jadi di sini cara nak menjawab gambaran masyarakat ialah kita perlu memberikan fakta. Fakta dia ialah masyarakat yang tamak, ataupun kita boleh beri pencemaran yang berlaku di sungai. Okay, yang berwarna biru itu adalah huraian. Okay, yang berwarna ungu adalah kesan. Yang berwarna merah adalah contoh peristiwa. Dan di sini kadang-kadang dia nakkan ayat perbincangan, ayat ulasan dan ayat jelaskan, maka pelajar boleh bagi ayat tersebut, dan kalau contoh yang terdapat dalam nota ialah berwarna jingga ataupun oranye. Okay, di sini kita tengok lagi kepentingan sungai kepada masyarakat, itu adalah fakta, diikuti dengan huraian. Okay, kemudian yang berwarna jingga macam nak coklat tu, itu adalah ayat ulasan ataupun jelaskan ataupun ayat perbincangan, dan diikuti dengan warna merah iaitu ayat contoh. Selain pada itu, kita boleh lihat disebabkan cerita anak-anak yang bergelimpangan ini menceritakan tentang pencemaran ataupun sikap-sikap negatif yang ada pada manusia. Jadi soalan kadang-kadang dia akan tanya sikap ataupun perwatakan negatif yang terdapat dalam masyarakat. Jadi di sini kita boleh tengok pada watak-watak yang ada, iaitu Pak Kasar, Mak Dali dan Awang Cik Leh.
Ataupun sikap kerakusan peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha kilang yang membuangkan sisa toksik. Di sini kita nampak Pak Kasar, Mak Dali, Awang Cik Leh bukan saja tamak, mereka juga berbohong, suka berbohong. Jadi di sini kita nampak sikap berbohong ni apabila mereka bersama-sama sepakat untuk menyatakan bahawa ikan tu bukan terkena air tuba tapi terkena pukat di di sungai Kuala Sedingin. Mereka juga mencemarkan alam sekitar, pentingkan diri sendiri dan bangga dengan apa yang mereka lakukan meskipun mereka tahu bahawa perbuatan mereka adalah salah. Baik, sifat-sifat negatif tadi juga kita boleh dapat ataupun kita boleh gunakan untuk memberi gambaran tentang watak perwatakan ataupun nilai ataupun mesej pengajaran yang ingin disampaikan dalam cerpen ni. Jadi sekarang kita akan tengok perwatakan ikan haruan. Macam mana ikan haruan ni? Ikan haruan ni dia mempunyai perwatakan ataupun sifat simpati pada rakan-rakan dia yang lain. Jadi di sini kita boleh kaitkan rasa simpati ni dengan 5 peristiwa yang kita tekankan ataupun saya tekankan dalam cerpen ni, iaitu ketamakan sikap manusia ataupun pencemaran yang berlaku. Dia simpati melihat banyak ikan-ikan yang terkorban akibat sisa-sisa toksik dan lain-lain lagi. Selain itu, ikan haruan juga memiliki sifat prihatin, bijak dalam menyelesaikan masalah dan bertanggungjawab. Sekarang kita lihat pada watak Pak Kasar, Mak Dali dan Awang Cik Leh. Sifat-sifat ini untuk mereka ni ataupun manusia ini dia lebih kepada sifat yang negatif, iaitu tamak. Dia ada orang kata suka berbohong, rakus dalam mencari rezeki tanpa memikirkan orang kata akibat yang akan berlaku. Pentingkan diri sendiri. Tapi dia juga memiliki sifat-sifat yang baik seperti penyayang, sayang kepada anak-anaknya, insaf, bertaubat. Jadi di sini kita boleh lihat sifat manusia ni kalau dengan keluarga sendiri dia orang kata ada nilai sayang dalam hubungan kekeluargaan tu. Dan kita boleh kaitkan dengan peristiwa yang ada yang saya sebutkan dalam 5 peristiwa penting. Teknik penulisan seperti mana yang kita dapat lihat, kalau dalam cerpen sudah semestinya akan ada dialog dan pelajar perlu nyatakan maksud dialog tersebut, kesan kenapa menggunakan dialog tersebut dan contoh peristiwa perbualan di antara siapa dengan siapa yang menyatakan tentang apa. Jadi itu cara jawab teknik penulisan. Selain pada itu kita boleh nampak pemberian tentang cara menuba menggunakan akar tuba, air yang menjadi putih daripada gunung turun ke orang kata hilir sungai, imbas kembali, teknik suspend. Dan suspend ni kita boleh tengok waktu ikan semua bertempiaran, lari-lari. Dan nilai dekat sini kita boleh tengok sama macam yang ada pada watak ikan dan watak-watak manusia. Contoh bertanggungjawab, prihatin, kasih sayang, menghargai alam dan tamak. Jadi semua ni ada pada 5 peristiwa penting yang ditekankan sebelum ni. Mesej pula kita tengok contoh. Mesej ni dia lebih kepada macam orang kata nasihat ataupun pengajaran yang cuba disampaikan dalam cerita ni. Jadi kalau boleh kita ambil yang positif dululah. Contoh mesej bertanggungjawab dalam menjaga orang kata orang bawahan ataupun anak buah, bijak dalam menyelesaikan masalah kat ikan haruan pun boleh, dekat penghulu pun boleh. Jadi kita akan nampak berhati-hati dan berwaspada sentiasa. Sebab yang ni kan kita boleh orang kata haruan dia menasihati ikan-ikan lain supaya berhati-hati, jangan terlalu gembira. Sebab apa? Kadang-kadang orang kata
musibah tu boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi itu selalunya mesej ataupun pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang. Okey, setakat ini dahulu saya berharap pelajar faham dan pelajar boleh merujuk nota untuk melihat dengan lebih mendalam macam mana nak menjawab ataupun apa ciri-ciri yang sepatutnya ada apabila kita menganalisis cerpen. Okey, sekian, terima kasih.